Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pelajaran yang ke-14 di mana berkaitan dengan tajuk hukum nun mati dan tanwin. Jika anda perhatikan di bawah ini, jadual menunjukkan tanda bacaan untuk nun mati dan tanwin, di mana bacaan ini menghasilkan dua jenis bacaan, iaitu bacaan secara dengung dan bacaan tanpa dengung. Ini menunjukkan nota ringkas ataupun tanda-tanda di dalam Al-Quran untuk memudahkan kepada pembaca membezakan antara keduanya. Kita perhatikan untuk bacaan dengung, nun ditandakan tanpa ada tanda sukun di atasnya. Berbeza dengan tanda bacaan tanpa dengung ataupun tak dengung, di mana terdapat tanda sukun secara jelas di atas huruf nun. Manakala untuk tanwin pula, baris dua di atas adalah tidak selari antara satu sama lain. Begitu juga dengan tanda tanwin di bawah. Manakala untuk bacaan tanpa dengung, kedua-duanya baris itu adalah selari. Seterusnya, untuk tanwin di hadapan, untuk bacaan yang secara dengung, ditandai dengan huruf waw yang menghala ke arah yang sama ataupun membentuk seperti nombor 99. Manakala untuk bacaan tanpa dengung, tanda wawnya adalah berbeza antara satu sama lain ataupun kita boleh katakan seperti nombor 69 bentuknya. Baiklah, kita teruskan lagi dengan tajuk ini. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, hukum bacaannya ada 4. Iaitu yang pertama dinamakan idgham. Idgham. Idgham ini mempunyai 6 huruf. Iaitu ya, waw, mim, nun, lam dan ra. Daripada 6 huruf ini tadi, idgham terbagi kepada 2. Iaitu idgham bi gunnah ataupun idgham dibaca secara dengung. Hurufnya ada 4, iaitu ya, waw, mim, nun. Yauman. Ya, waw, mim dan nun. Yang kedua, dinamakan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Bacaannya tidak dengung. Dan hurufnya ada 2, iaitu lam dan ra. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan idgham? Idgham ialah memasukkan bunyi nun mati ataupun tanwin ke huruf idgham yang sesudahnya. Idgham memasukkan bunyi nun mati ataupun tanwin ke huruf idgham yang sesudahnya. Mari kita lihat contoh. Baiklah. Di sini untuk contoh yang pertama, kita perhatikan adanya tanda nun mati dan selepasnya terdapat huruf idgham iaitu ya. Nun mati, selepasnya huruf ya, dinamakan idgham. Dan pada contoh ini, ianya dinamakan dengan idgham bi gunnah kerana selepas nun mati terdapat huruf ya, yang mana huruf ya ini di bawah kumpulan idgham bi gunnah ataupun bacaan secara dengung. Kita lihat semula nota yang tadi. Nun tanpa tanda sukun di atasnya adalah bacaan dengung. Sila perhatikan contoh ini. Nun tanpa tanda sukun di atasnya. Ini menunjukkan tanda bacaan dengung. Bagaimana dikatakan memasukkan huruf nun mati ke dalam huruf idgham? Sepatutnya bacaan ini adalah seperti berikut. An ya'tiyani. An ya'tiyani. Oleh kerana nun sukun ataupun nun mati selepasnya terdapat huruf idgham iaitu ya, maka bunyi huruf nun ini tadi dimasukkan ke dalam bunyi huruf ya. An ya'tiyani menjadi
Ayyatiyani. Ayyatiyani. Bunyi nun dimasukkan ke dalam huruf ya. Seolah-olah bunyi nun itu hilang. Jadi bacaan contohnya seperti berikut. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Nun dimasukkan ke dalam huruf ya dan didengungkan bacaannya. Contoh kedua, kita lihat di sini adalah hukum tanwin baris dua di hadapan. Selepasnya terdapat huruf ya juga, maka ini juga dinamakan idgham bi gunnah. Kalau tadi adalah contoh tanda nun mati, tetapi contoh yang kedua diberikan contoh untuk tanda tanwin di hadapan. Untuk tanwin, huruf tidak perlu diperhatikan kerana yang penting adalah tandanya. Apa-apa huruf boleh jadi di tempat ini. Tapi untuk contoh ini adalah huruf ra. Berbaris tanwin di hadapan, selepasnya huruf ya. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dibaca bunyi tanwin di hadapan dimasukkan ke dalam huruf ya selepasnya. Contoh bacaannya, abasharun yahdunana. Bacaan yang lengkap. Faqalu abasharun yahdunana. Contoh yang ketiga, nun mati selepasnya adalah huruf waw. Masih lagi di dalam kumpulan idgham bi gunnah, yang mana bacaannya perlulah didengungkan. Contoh bacaannya, min waraihi jahannam. Bunyi huruf nun dimasukkan ke dalam huruf waw, menghasilkan bunyi miu, miu. Tidaklah seperti berikut. Min wara. Itu salah bacaannya. Nun dimasukkan ke dalam huruf waw. Min wara. Contoh yang keempat. Terdapat tanwin berbaris di bawah, selepasnya huruf waw. Contoh bacaannya ialah Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Tanwin bunyinya dimasukkan ke dalam huruf waw. Lahabin. Dengungkan bacaan. Contoh seterusnya. Di sini terdapat tanwin baris dua di hadapan, selepasnya huruf ya. Dan yang kedua, tanwin di bawah, selepasnya huruf mim. Masih lagi kedua-duanya di dalam kumpulan idgham bi gunnah, yang memerlukan kita membaca secara dengung. Sila perhatikan dan ikut bacaan saya. Kullun yajri li ajalim musamma. Kullun li ajalim musamma. Contoh berikutnya. Nun mati selepasnya huruf mim. In ahlakani Allahu wa man ma'i. Wa man ma'i. Wa man. Nun dihilangkan bunyi kerana dimasukkan dalam huruf mim. Seterusnya, contoh nun mati selepasnya adalah huruf nun. Wa inna sya' nughriqhum.
Wa in nasya. Bunyi nun tu jelas kerana selepas huruf nun mati ini adalah huruf nun. Maka bunyinya ialah bunyi huruf nun. Wa in nasya. Cuma berhati-hati di sini perlulah dibaca secara dengung. Contoh berikutnya, tanwin di hadapan bertemu dengan huruf ya dan tanwin di bawah bertemu dengan huruf nun. Masih lagi di dalam bahagian hukum idgham bi gunnah. Wujuhun yawma'idhin na'imah. Wujuhun yawma'idhin na'imah. Wujuhun yaw. Masukkan bunyi tanwin ataupun nun mati ke dalam huruf berikutnya. Ya. Wujuhun yaw. Dan didengungkan. Baiklah. Contoh seterusnya ialah idgham bila gunnah ataupun idgham yang dibaca dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa dengung. Dalam contoh ini kita dapat perhatikan nun mati, selepasnya adalah huruf lam. Masukkan bunyi nun mati ke dalam huruf lam. Famallam. Famallam. Dimasukkan ke dalam bunyi lam. Ke dalam bunyi huruf lam. Bacaan yang salah seperti berikut. Faman lam. Nun dijelaskan bacaannya. Faman lam. Itu bacaan yang salah. Bacaan yang betul seperti berikut. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ. Contoh berikutnya, idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung. Huruf lam ataupun bunyi tanwin, bunyi nun mati dimasukkan ke dalam huruf berikutnya, iaitu huruf lam. Begitu juga dengan contoh ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Contoh seterusnya adalah untuk contoh huruf ra. Nun mati selepasnya bertemu dengan huruf ra. Dinamakan idgham bila gunnah, dimasukkan ke dalam huruf seterusnya tetapi tidak didengungkan bacaannya. Mir ruhihi wa nafakha fihi mir ruhihi. Dan contoh yang terakhir, tanwin dua di atas, selepasnya adalah huruf ra. Ghafurar rahima. Wa kana Allahu ghafurar rahima.